Berita Tengah Hari, edisi Jumaat. Saya Hazel Desmond. 131 pendatang asing tanpa izin parti telah melarikan diri dari blok lelaki Depoh Tahanan Imigresen Bidor, Perak semalam. Daripada angka itu, 115 orang merupakan etnik Rohingya, manakala 16 lagi warga Myanmar. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Muhammad Naim Asnawi memaklumkan seorang daripada tahanan berkenaan disahkan maut dalam kemalangan di kilometer 335 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Bidor. Serentak itu, op tutup giat dilaksana bagi mencari kesemua tahanan berkenaan di beberapa kawasan termasuk daerah Mualim. Siasatan dijalankan dengan bantuan pasukan gerakan AM PGA Bidor dan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ IPK Perak serta JSJ Bukit Aman. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan Seksyen 223-224 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi bilik gerakan IPD Tapah menerusi talian tertera. Gerakan besar-besaran telah dilancar bagi mengesan tahanan lari dari Depoh Imigresen Bidor. 100 lagi anggota ditambah, terdiri daripada Jabatan Imigresen dan PGA. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen, Datuk Ruslin Jusoh memaklumkan kesemua anggota itu telah diatur gerak pagi tadi untuk meneruskan operasi pencarian. 275 anggota daripada pelbagai agensi seperti Imigresen, PGA dan Jabatan Sukarelawan telah dikerah sejak malam tadi untuk mengesan tahanan berkenaan. Ibu bapa disaran membuat aduan jika berlakunya pemotongan bantuan awal persekolahan BAP agar siasatan dapat dijalankan. Sekolah yang membuat pemotongan BAP juga diminta mengembalikan semula bantuan berkenaan kepada ibu bapa dalam jumlah penuh. Penegasan itu dinyatakan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dengan menyatakan BAP pada kadar RM150 perlu diserahkan kepada murid tanpa sebarang pemotongan di peringkat sekolah. Tidak boleh dipotong bantuan awal persekolahan ini. Ia mestilah sampai ke tangan ibu bapa jumlah yang diberikan oleh kerajaan Madani ini, kerana kita yakin dengan bantuan ini dapat meringankan beban ibu bapa, insya-Allah. Mesti jumlah yang diberikan sepenuhnya. Jadi kalau ada aduan itu, kita minta kemukakan dan kita akan siasat dan jumlah itu mesti dikembalikanlah. Beliau turut memaklumkan lebih 127 juta ringgit BAP telah diserahkan kepada Jabatan Pendidikan Selangor untuk disalurkan kepada 933 sekolah yang memanfaatkan lebih 800,000 murid. 3 jenis bawang merah berjaya dihasilkan sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan kepada bawang import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan perkara itu menerusi hantaran Facebook. Demi memenuhi matlamat pengurangan import bawang sebanyak 30%, Jabatan Pertanian pada 24 Januari lepas telah memulakan penanaman bawang merah Mardi Bau 1 di kawasan seluas 1 hektar di Kuala Bikam, Batang, Padang, Perak. Penyelidikan yang dijalankan pada tahun lepas telah menghasilkan 3 jenis bawang merah iaitu Bau 1, Bau 2 dan Bau 3. Krisis bekalan bawang yang berlaku pada 2020 akibat bencana banjir besar di India telah menyebabkan kenaikan harga bawang di pasaran lebih 30% daripada RM6 kepada RM8 sekilogram. Potensi program jaminan serta pengiktirafan pelancongan dan hospitality mesra Muslim MFAR bakal dikembangkan sebagai akreditasi yang menjadi rujukan peringkat antarabangsa. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbarhan berkata, garis panduan di bawah MFAR memberi fokus untuk memenuhi keperluan dan kemudahan bagi pelancong Muslim. Garis panduan yang boleh memberikan panduan kepada operator-operator ataupun industri-industri untuk mematuhi dan juga menawarkan Muslim-friendly travel services kepada pelancong-pelancong Islam. Dan saya percaya di bawah Ketua Pengarah, Saudara Nizran Nordin, MFA ini bukan sahaja boleh dikembangkan dan diperluaskan di dalam negara kita,
Malahan juga ianya boleh dikongsi dan diperluaskan ke negara-negara luar supaya satu bentuk pengtarifan secara antarabangsa dapat dilakukan. Jelasnya, akreditasi itu juga berupaya meningkatkan reputasi negara yang menawarkan destinasi pelancongan mesra Muslim. Paras air di empangan air hitam dilaporkan menurun 1% setiap hari berikutan cuaca kering. Selain penggunaan bagi menyelesaikan 5 gangguan bekalan air di Pulau Pinang. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, Insinyur K. Padmanathan berkata, situasi itu bukan perkara baharu. Pelan kontingensi sedang dirangka bagi memastikan penurunan tidak terlalu signifikan di empangan berkenaan. Dan lagipun kita dah selesai dah Sungai Perai ni. Jadi penyaluran pun dah bermula. Dan apa yang kita nampak selepas kita dah baiki, lagi banyak yang disalurkan ke arah pulau. Jadi boleh bantulah yang dengan yang walaupun dia pipe yang kecil, tapi dia memenuhi keperluan pengguna. We have 2 more intakes here. Tular di TikTok, kononnya kaum Melayu yang jadi majoriti penduduk kampung di Selangor tertindas susulan penghapusan pengecualian cukai pintu. Penghantar mendakwa, cubaan menekan rakyat itu sengaja dilakukan kaum tertentu yang menguasai kerajaan negeri. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Menurut Exco Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Selangor, Dato' Eng Sui Lim, kenyataannya berkaitan perkara itu telah diputar belik. Tegas beliau, penghapusan pengecualian cukai pintu tidak menyasarkan kaum tertentu. Sebaliknya, ia turut membabitkan semua kawasan kampung termasuk Kampung Baru Cina. Pelaksanaan cukai juga bukan muktamad. Kita akan pastikan tahun 2024 semua kampung baru, kampung tersusun, bagan kampung-kampung Cina ini dan juga kampung Melayu ni akan dikenakan pengecualian cukai pintu secara bersasar. Maknanya kita akan bagi mereka yang memerlukan, bagi kecuali. Terus kita bagi kecuali. Beliau turut menafikan kononnya pelaksanaan penghapusan pengecualian cukai diputuskan parti disertai. Sebaliknya, ia dimuktamad Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Henti sebar fitnah, jangan mainkan isu perkauman. Penyebaran perkara sedemikian adalah jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Jeda kemanusiaan 6 minggu mungkin dikuatkuasa di Gaza. Manakala 2 terkorban dalam kebakaran di Kenya. Kita ikuti rangkuman luar negara. Kementerian Kesihatan Palestin mendedahkan 300% kenaikan kadar keguguran wanita hamil berlaku sejak konflik tercetus. Ia mengancam 60,000 wanita mengandung berikutan tiada penjagaan kesihatan dan kesukaran untuk ke hospital. Pakar kesihatan mengaitkan kadar keguguran disebabkan kesan sampingan senjata digunakan Israel. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari memberitahu Hamas telah memberi pengesahan awal positif kepada rundingan gencatan senjata di Gaza serta perjanjian pembebasan tebusan. Ahad lalu, perantara Amerika Syarikat, Mesir serta Qatar telah bertemu pegawai perisikan Israel di Paris dan rundingan itu telah diluluskan Zionis dan mendapat pengesahan awal yang positif daripada Hamas. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyeru agar peningkatan bantuan kemanusiaan ke semenanjung Gaza disegerakan. Gaza berdepan masalah kebuluran dan tiada bekalan air bersih, 1.7 juta hilang tempat tinggal serta keruntuhan sistem kemanusiaan. 60% infrastruktur wilayah itu telah rosak atau musnah. Di Kenya, sekurang-kurangnya 2 maut manakala 165 cedera dalam kebakaran akibat letupan gas di Nairobi. Jurucakap kerajaan Isaac Maura pula memaklumkan insiden itu mengakibatkan bangunan milik syarikat pengisi semula gas Container Company musnah teruk. Kebakaran dipercayai berlaku ketika gas sedang diisi ke dalam silinder.
Badminton Masters Thailand, skuad negara menampilkan prestasi long lai selepas cuma 1 daripada 5 wakil berjaya mara ke suku akhir. Pasangan beregu campuran Chen Teng Ji Toh Yi Wei kini harapan tunggal Malaysia untuk merangkul gelaran pada kejohanan tersebut. Tang Ji Yi Wei yang turun selaku pilihan kedua kejohanan tidak berdepan masalah mengedepikan lawan yang juga rakan senegara Hu Pangron Cheng Su Yin dalam tempoh 32 minit. Mereka yang kini berada di ranking ke-9 dunia menang 21-14, 21-15 untuk menempas slot suku akhir berdepan pasangan pilihan ke-6 dari Belanda Robin Tabiling Selina Peck. Gandingan Belanda itu melangkah ke suku akhir selepas menewaskan seorang lagi wakil negara Tan Kian Meng Lai Peijing 18-21, 21-15, 21-19. Sementara itu, beregu lelaki negara Ong Yew Sin Teo Yi gagal menepati status selaku pilihan keempat kejohanan selepas tewas aksi 3 set ke atas pasangan Denmark Andreas Sondergaard Jasper Toft. Wakil negara Akor tumpas 23-25, 21-14, 14-21 dalam tempoh 58 minit. Nasib sama dialami pasangan pilihan kelima kejohanan Goh Sun Huat Shivon Lai yang ditunjukkan jalan keluar oleh beregu campuran dari Indonesia Rehan Kusharjanto Lisa Kusumawati dengan keputusan 17-21, 21-17, 16-21. Dan pemain persoalangan lelaki negara Chim Jun Wei juga tidak berupaya menyaingi wakil Belanda Mark Kaliau selepas tewas mudah 7-21, 11-21. Pilihan Asia 2023, pengendali Korea Selatan Jurgen Klinsmann melaungkan keyakinan pasukannya mampu mengatasi Australia pada saingan suku akhir di Stadium Al-Janoub Qatar malam ini. Jurulatih kelahiran Jerman itu juga tidak menganggap tempoh rehat yang singkat berbanding Australia akan menjadi masalah buat anak buahnya. We're excited to play them. It will be a 50-50 match. It will be a hard-fought match. We are ready for the battle. We battle through 120 minutes against Saudi Arabia, and we will go and battle through whatever it takes against Australia because we want to go and move on in this tournament. Perlawanan malam ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua-dua pasukan dalam Piala Asia sejak Socceroos mengatasi Korea Selatan 2-1 pada final edisi 2015 untuk gelaran pertama mereka. Juara dunia 7 kali Formula 1 Lewis Hamilton membuat kejutan dengan bakal menyertai Ferrari bagi musim 2025 bagi menggantikan Carlos Sainz. Pelumba berusia 29 tahun itu telah mengaktifkan klausa pelepasan kontrak dan akan meninggalkan pasukan Mercedes penghujung musim ini. Hamilton bakal digandingkan bersama Charles Leclerc yang telah melanjutkan kontrak selama beberapa musim bersama Ferrari. Ini merupakan percubaan terbaru Ferrari untuk kembali kompetitif mencabar kejuaraan dunia. Pasukan itu tidak mempunyai juara dunia sejak Kimi Raikkonen melakukannya pada tahun 2007. Ferrari juga kali terakhir menguasai kategori pengeluar pada tahun 2008. Perkembangan MotoGP, pelumba baharu kelas utama Pedro Acosta mempamerkan rentak positif bersama pasukan Red Bull Gas Tech 3 selepas merekod masa kedua terpantas di SIC semalam. Acosta mencatat masa 1 minit 59.385 saat pada sesi ujian rasmi. Pelumba dari Spanyol berusia 19 tahun itu merupakan juara dunia Moto3 pada 2021 dan Moto2 tahun lepas. Sementara itu, seorang lagi pelumba dari Spanyol, Dani Pedrosa, muncul sebagai pelumba terpantas. Wakil pasukan Red Bull KTM Factory Racing itu mencatat masa 1 minit 59.233 saat di litar sepanjang 5.5
km. Manakala seorang lagi pelumba pasukan KTM Factory, Paul Espargaro, ketiga terpantas dengan catatan masa 1 minit 59.415 saat. SIC akan menjadi tuan rumah GP Malaysia pada 31 Oktober hingga 2 November tahun ini. Berita Tengah Hari edisi Jumaat berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.